Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Farah Nadia binti Muhammad Fauzi bersama rakan saya Muhammad Syafiq Ishak daripada Universiti Utara Malaysia akan membincangkan hasil kajian kami yang bertajuk Attitudes Towards the Elderly People Among Social Work and Counselling Students in a Public University in Malaysia. Okey, jadi terlebih dahulu kita akan melihat kepada latar belakang kajian yang kami lakukan. Okey. Terlebih dahulu saya akan membincangkan juga tentang populasi orang tua di seluruh dunia, iaitu World Population Aging pada tahun 2021 telah mengenal pasti berlakunya peningkatan populasi warga tua yang berusia lebih 65 tahun ke atas yang berjumlah seramai 1 bilion di seluruh dunia, dan jumlah ini dijangka meningkat kepada 2.1 bilion pada tahun 2050 nanti. Begitu juga populasi orang tua di Malaysia, iaitu jumlah keseluruhan warga Malaysia adalah seramai 32.75 juta pada tahun 2021, iaitu pada tahun lalu, dan daripada jumlah 32 juta ni ataupun hampir 33 juta ini, seramai 3.5 juta ataupun 10.3% adalah terdiri daripada individu yang berusia 60 tahun ke atas. Okey, jadi daripada sini kita dapat lihat bahawa bukan sahaja di Malaysia, malah peningkatan populasi orang tua ini berlaku di seluruh dunia ya. Okey, jadi terlebih dahulu kita lihat apa itu yang kita katakan sebagai takrifan orang tua ya. Dan kebanyakan di negara barat ya menerima umur kronologi 65 tahun adalah sebagai penanda aras untuk dikategorikan sebagai orang tua ya. Manakala di Malaysia pula orang tua merujuk kepada individu yang berusia 60 tahun ke atas ya, selaras dengan takrifan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi berlakunya perbezaan umur kronologi ini di negara kita dan juga di negara maju adalah disebabkan oleh negara maju ya di barat adalah lebih advance ya daripada segi fasiliti perkhidmatan kesihatan dan juga taraf ekonomi rakyatnya dan juga pendidikan yang lebih tinggi daripada negara-negara membangun lah ya. Jadi terdapat beberapa peningkatan berlakunya populasi orang tua ini. Okey, yang pertama adalah disebabkan oleh penuaan fasa kelahiran baby boomers ya, ataupun fasa kelahiran yang mendadak yang berlaku selepas berlakunya Perang Dunia yang Kedua ya. Jadi selepas perang tu berlaku banyaknya kelahiran ya, yang menyebabkan sehingga sekarang lah ramai yang semakin meningkat tua. And then yang kedua pula adalah disebabkan oleh peningkatan jangka hayat manusia ya. Sekarang ni kalau kata mengikut kebanyakan kajian, kebanyakan orang tua dapat hidup sehingga 70 tahun ke atas ya, termasuk di negara Malaysia ya, berlakunya peningkatan jangka hayat manusia. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh kadar kelahiran yang rendah ya. Maksudnya berlakunya orang kata apa, kurangnya kelahiran itu ya. Jadi menyebabkan lebih ramai orang tua yang hidup ya lebih lama. Dan yang keempat adalah disebabkan oleh kualiti sistem kesihatan yang semakin baik ya. Jadi maksudnya masyarakat mendapat lebih manfaat ya daripada segi perubatan, daripada sistem teknologi kesihatan juga, dan memanjangkan jangka hayat orang tua tersebut. Okey, oleh itu disebabkan oleh berlakunya peningkatan populasi orang tua tadi, terdapat beberapa isu yang perlu diberi perhatian. Okey, yang pertamanya adalah daripada segi perkhidmatan ya, perkhidmatan kepada orang tua lah. Contohnya seperti penjagaan orang tua, pendidikan, kesihatan dan lain-lain ya. Oleh itu ini memberikan cabaran kepada pekerja dan juga pelajar
kesihatan, termasuklah ya pelajar dalam bidang sosial dan juga kaunselor. Kerana mereka ini ya apabila habis sahaja ataupun tamat belajar kelak, apabila mereka masuk ke dalam agensi untuk bekerja, mereka mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk bekerja dengan semua golongan, termasuklah golongan orang tua ini ya, termasuklah memberi perkhidmatan daripada segi apa orang kata advice ya ataupun nasihat kepada golongan tua daripada segi penjagaan kesihatan dan sebagainya ya. Okey, kemudian isu utama yang lain ya, terdapat beberapa kajian lalu yang menemui bahawa kebanyakan pekerja dan pelajar dalam bidang kesihatan mempunyai sikap yang negatif kepada orang tua. Contohnya kajian daripada Anderson and Wiskert, Gallis and Sherman pada tahun 2003. Contohnya bahawa orang tua ini adalah sebagai beban ya kepada orang yang lebih muda. Disebabkan oleh kurang pengetahuan tentang orang tua, pengalaman yang buruk bersama orang tua dan juga stereotip kepada orang tua akibat daripada pendedahan kepada social media ya. Maksudnya banyak social media seperti TV, majalah menunjukkan kekurangan ya ataupun keadaan fizikal yang lemah contohnya kan, yang menyebabkan kita ya orang muda contohnya mempunyai satu stereotip yang negatif kepada golongan tua. Ini termasuklah pelajar kaunseling dan juga kerja sosial yang merupakan antara golongan yang akan memberi perkhidmatan kepada orang tua apabila bekerja nanti. Ya, jadi kita tengok dulu ya apa yang dimaksudkan sebagai sikap kepada orang tua. Jadi sikap itu sendiri didefinisikan sebagai penilaian gerak balas terhadap tiga dimensi iaitu efektif, kognitif dan juga tingkah laku ya. Efektif lebih kepada perasaan kita kepada orang tua. Kognitif pula adalah merujuk kepada pemikiran kita kepada orang tua dan seterusnya bagaimana kita bertingkah laku kepada orang tua tersebut. Jadi dalam konteks kajian ini, sikap kepada orang tua merujuk kepada perasaan dan pemikiran berdasarkan kepercayaan seseorang individu kepada individu lain yang lebih berusia dan juga tingkah laku terhadap orang tua tersebut. Jadi beberapa kajian ya telah dilakukan di negara barat dan juga di negara Asia. Dan kebanyakan negara barat menemui sikap positif kepada orang tua dan ada juga beberapa kajian yang menemui sikap negatif kepada orang tua. Manakala di negara Asia pula kebanyakan kajian menemui bahawa sikap positif kepada orang tua di China, Turki dan juga Sri Lanka ya. Yang ini adalah kajian yang terbarulah yang dilakukan di Asia. Okey, kita tengok sedikit tentang sikap kepada orang tua di Malaysia pula. Okey, di Malaysia maklumat tentang sikap kepada orang tua dalam kalangan pelajar kaunseling dan kerja sosial terutamanya masih kurang dilakukan sehingga kini kajian-kajian lalu ada yang melakukan tentang sikap kepada orang tua ini tetapi lebih menjurus kepada kalangan pelajar perubatan dan pelajar kejururawatan sahaja ya. Dan masih kuranglah ataupun kita boleh katakan masih tiada kajian yang spesifik kepada sikap kepada orang tua dalam kalangan pelajar kaunseling dan juga pelajar kerja sosial ya. Jadi apa kajian ini perolehi adalah sikap yang positif kepada orang tua. Contohnya kajian daripada Singh dan juga Mumtaz. Manakala ada juga kajian yang menemui sikap yang negatif kepada orang tua iaitu Wan dan Poi dan juga Damula ya. Jadi semua hasil kajian ini adalah daripada kajian kepada pelajar-pelajar selain daripada pelajar kaunseling dan juga pelajar kerja sosial ya. Jadi terdapat pemboleh upah yang mempengaruhi berdasarkan kajian-kajian lalu pemboleh upah yang mempengaruhi sikap kepada orang tua dan antaranya adalah pemboleh upah umur iaitu lebih tua ataupun meningkat umur seseorang individu lebih positif sikap kepada orang tua ya. Contohnya kajian daripada Sonderholm dan rakan-rakan daripada Sweden yang menemui bahawa individu yang berumur bawah 25 tahun mempunyai sikap yang lebih negatif kepada orang tua berbanding individu yang berusia lebih 25 tahun.
Jadi objektif kajian yang kami lakukan adalah untuk mengenal pasti sikap kepada orang tua dalam kalangan pelajar kaunseling dan juga kerja sosial, dan yang kedua adalah untuk mengenal pasti perbezaan sikap kepada orang tua berdasarkan kumpulan umur dan juga kumpulan pelajar ya kaunseling dan juga kerja sosial. Okey, kemudian kita tengok kepada sampel kajian. Soal selidik telah diedarkan ya keseluruhannya kepada 715 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar tahun 1 hingga tahun 4 dalam bidang kaunseling dan juga kerja sosial di Universiti Utara Malaysia, dan seramai 274 responden telah memberi maklum balas kepada hasil survey tadilah ya. Kemudian instrumen yang kami gunakan untuk kajian ini adalah Coggan Attitudes Towards Old People Scale ya daripada Coggan 1961 yang digunakan untuk mengkaji sikap kepada orang tua. Instrumen ini mempunyai 17 item positif dan 17 item negatif. Jadi keseluruhannya sebanyak 34 item ya. Contohnya item positif, kebanyakan orang tua adalah ceria, menyenangkan dan menghiburkan. Kemudian kaedah pengumpulan data yang digunakan, kami menggunakan soal selidik yang diedarkan secara online iaitu platform Google Form. Ya, link diedarkan kepada kota kohort pada setiap tahun pengajian dan kemudiannya akan mengedarkan ke link WhatsApp group masing-masing ya, dan pelajar diberi masa sehingga 2 minggu untuk melengkapkan soal selidik tersebut. Jadi apa hasil kajian yang kami perolehi ya, ni adalah contoh demografi responden kajian daripada segi gender. Perempuan lebih ramai daripada lelaki iaitu 77%, iaitu seramai 213 orang pelajar perempuan, dan daripada segi umur juga umur kategori 18 hingga 25 adalah lebih ramai, dan etnisiti Melayu yang paling majoriti ya yang mengikuti kajian kami. Daripada segi tahun pengajian pula adalah setara ya, lebih kurang sama saja, dan majoritinya adalah daripada kalangan pelajar tahun 1, dan program kaunseling adalah seramai 172 orang berbanding social work iaitu 102 orang. Manakala kami juga bertanyakan tentang hubungan ya dengan sama ada mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua, dan kebanyakannya iaitu 262 berkatakan ya mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua. Jadi kita tengok sikap kepada orang tua ya. Iaitu seramai 206 orang pelajar mempunyai sikap yang positif kepada orang tua, manakala hanya 68 orang pelajar mempunyai sikap yang negatif kepada orang tua. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa majoriti pelajar kaunseling dan juga social work mempunyai sikap yang positif kepada orang tua ya. Kemudian perbezaan sikap umur pula sikap kepada orang tua berdasarkan umur. Hasil kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan signifikan ya antara umur dengan sikap kepada orang tua ya. Ini menunjukkan responden yang berada dalam lingkungan umur 26 hingga 45 tahun mempunyai sikap yang lebih positif kepada orang tua berbanding dengan umur responden yang berada dalam kategori 18 hingga 25 tahun ya. Jadi ini adalah selari dengan hasil kajian lalu yang juga menemui bahawa umur yang lebih tinggi mempunyai sikap yang positif kepada orang tua berbanding umur yang lebih muda. Kemudian perbezaan sikap kepada orang tua berdasarkan kumpulan pelajar. Okey, hasil kajian kami menemui tidak terdapat perbezaan antara sikap kepada orang tua di antara pelajar kaunseling dan juga kerja sosial ya. Jadi kedua-duanya mempunyai sikap yang setara di antara kedua-duanya. Okey, jadi kesimpulannya hasil kajian kami menemui bahawa kebanyakan pelajar kaunseling dan juga pelajar kerja sosial mempunyai sikap yang positif kepada orang tua ya. Jadi ini adalah menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat di luar sana, terutamanya kepada golongan yang berusia. Dan juga kajian kami juga menemui bahawa pemboleh ubah umur memberi ataupun mempunyai perbezaan lah ya daripada segi sikap kepada orang tua, iaitu pelajar ataupun golongan yang semakin matang ataupun berumur lebih bersikap positif ya. Ini mungkin dikaitkan dengan mereka mempunyai lebih banyak pengalaman ataupun pendedahan kepada
pembelajaran tentang orang tua sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Jadi mereka mempunyai persepsi yang lebih positif kepada orang tua berbanding pelajar yang lebih muda. Ya. Jadi kesimpulan secara keseluruhannya, peningkatan populasi orang tua secara global menyebabkan adanya keperluan yang lebih tinggi untuk memberi perkhidmatan dan sokongan kepada orang tua dari aspek sokongan sosial, kesihatan mental dan juga fizikal. Ya. Jadi sikap kepada orang tua perlu diperhalusi agar dapat membentuk hubungan yang lebih baik dalam segenap lapisan masyarakat, terutamanya mereka yang terlibat dalam orang